Hai, salam sejahtera saya ucapkan. Okey, hari ini saya akan tunjukkan video tutorial cara macam mana untuk kita setting dekat bahagian unit dan juga bahagian selling price group. Okey, untuk bahagian unit, sekiranya unit tu adalah unit satu dan tak ada sub unit, tiada masalah. Memang boleh tengok, lihat video tutorial saya yang sebelum ni cara untuk masukkan produk. Tetapi macam mana pula kalau andai kata keadaan dia macam ni? Kalau andai kata kita beli dengan supplier secara kotak. Contoh kita beli satu kicap Jalil. Okey, dalam dalam, dengan supplier kita purchase satu kotak. Dalam satu kotak ada 24 botol. Okey, tetapi kita jual dengan customer pula by bottle, kita tak jual by kotak. Jadi yang itu kita kena wujudkan satu sub unit. Bermaksudnya unit yang paling besar kemudian kepada unit yang paling kecil. Okey, cara dia macam ni. Pertama sekali kita kena wujudkan dulu unit. Kita namakan dulu unit tu untuk apa. Kalau anda kata ada barang-barang lain, contoh anda kedai runcit, anda ada jual susu, susu tu pun anda beli secara kotak, anda beli apa lagi, barang-barang yang selain tu anda kena wujudkan unit untuk setiap produk ni. Sebagai contoh, dekat sini saya nak buat dulu unit untuk kicap. Okey, saya akan buat dulu untuk karton kicap. Okey, kicap. Boleh masukkanlah ml kan, kalau anda kata nak masukkan ml untuk kita punya note. Kemudian untuk short name ni kita buat je nama pendek, tak ada masalah. Okey. Okey, untuk unit yang paling besar kita just klik no. Okey, sebab dia tak ada allow decimal. Okey, kemudian kita save. Kita save dulu yang unit yang paling besar untuk kita purchase dengan supplier. Itu kita purchase dengan supplier, dia kita beli secara carton lah. Okey, kita add lagi satu. Okey, kita add lagi satu iaitu untuk pieces ataupun botol pieces uh, kicap. Okey, ini pun sama, pieces kicap. Kemudian allow decimal kita kena buat yes. Okey, sebab dia ada bermain dengan titik perpuluhan. Okey, kemudian pastikan anda create dekat sini add as multiple of other unit. Okey, klik dekat sini. Kemudian untuk satu pieces ni dia ada berapa unit di dalam carton ni lah. Okey, contoh dekat sini. Okey, so satu pieces dalam carton ni contoh ada 24. Okey, 24 cara pengiraan dia. Kita close dulu. Okey, buka calculator. Okey, 1 bahagi 24 botol. Okey, kita copy je yang ni. Kita copy dulu. Okey, kita buka balik yang tadi. Okey, type untuk pieces botol kicap. Boleh juga type untuk botol kicap tu berapa ml kalau ada kecil dan besar. Kemudian allow decimal ni kita buat yes. Kemudian add multiple. Okey, jadi satu pieces kita kena. Okey, bermaksudnya ini dia punya cara pengiraan lah. Kita kena bahagikan untuk 24 botol. Jadi dekat sini kita pilih carton untuk kicap lah. Kemudian kita save. Jadi selepas daripada kita settlekan dekat bahagian situ, semasa kita masukkan produk. Okay, contoh dekat sini kita buat. Okay, contoh dekat sini. Okey, jadi selepas anda siapkan unit, okey anda dah setting dekat bahagian unit yang paling besar, kemudian sub unit dia adalah yang paling kecil. Okey, kita terus wujudkan nama produk. Okey, nama produk sebagai contoh tadi kita buat kicap Jalil. Okey, unit kita kena pilih unit yang paling besar. Sebab yang ini kita akan gunakan untuk kita purchase dengan supplier juga. Okey.
Okey, related subunit ni boleh, abaikan ataupun pilih salah satu. Kalau contoh, kalau anda kata sekarang ni kita apply untuk, dua-dua, maknanya ada juga kadang-kadang dengan customer kita jual by carton, ada juga dengan customer kita jual by pieces. Okey, kita boleh select dua-dua lah, ataupun kita tak select pun dia tak ada masalah. Kemudian untuk brand, boleh pilih brand lah, apa nama brand dia. Okey, macam ni Jalil kita boleh letak untuk brand. Kemudian kategori, masukkan subkategori jika ada. Kemudian pilih business location sekiranya cawangan lebih daripada satu. Okey, kemudian untuk manage stock kita pilih alert quantity satu sahaja. Okey, sebab ini dah ada main dengan carton. Ataupun kita boleh buat 0.5 untuk setengah carton. Maknanya dah barang tu tinggal setengah carton, dia akan alertkan kepada kita lah. Okey, kemudian untuk produk harga dia, contoh satu carton kita beli, satu carton, modal kita beli lebih kurang dalam, contoh modal yang kita beli, kejap, saya fikir kejap, harga modal kita beli contoh 103. Okey, 103 untuk modal yang kita beli. Berapa pula modal yang kita jual? Berapa pula kos untuk kita jual? Okey, cara pengiraan dia, okey, contoh 103 dalam tu ada 24 botol tadi. Okey, 24 botol. Okey, 103. Contoh, kita kena tengok balik dekat harga botol kita. Kalau anda kata botol kita nak jual satu satu biji RM2.50. Okey, satu botol kita nak jual RM2.50. Kita darabkan dengan 24 botol. So bermaksudnya total, okey, kejap salah. Okey, kita buat contoh, kita buat kat sini satu botol kita nak jual lebih kurang dalam RM7.80. Okey, kita darabkan dengan 24 botol. So total untuk satu kotak tu sebenarnya adalah RM187.20. So kita tukar sini dulu harga RM187.20. Tetapi kalau ikut harga modal dia adalah 103 dibahagikan dengan 24 botol. So bermaksudnya modal untuk satu botol adalah RM4.29. Okey. Jadi kita dekat harga sini kita kena darabkan untuk berapa total yang ada. Contoh satu kotak macam saya cakap tadi ada 24 botol. Kita purchase dengan supplier RM103. Tetapi kita nak jual dekat orang untuk satu botol, kita mesti nak kena ada untung kan. Jadi kita kena kira, okey, satu botol ni berapa kita nak jual. Contoh berapa yang kita nak jual, kita darabkan dulu dengan berapa jumlah yang ada dalam satu carton tu. Itu adalah untuk default kita punya selling price. Kita kena masukkan yang itu. Okey, kita kena masukkan yang itu. Berapa total untuk satu botol tu diharapkan dengan 24 botol. Baru kita boleh save. Okey, kemudian kita save. Okey, selepas kita save tu, contoh kita pergi dekat bahagian post. Okey, sebelum kita pergi ke bahagian post, kita kena update dulu untuk stok. Okey, contoh kita kena update dulu stok, baru kita boleh buat demo untuk cara penjualan. Okey, saya update stok. Okey, setiap cawangan ni ada satu carton. Okey, setiap cawangan ada satu carton. Kita save. Okey, jadi bila kita pergi balik, kita pergi ke stock report, kemudian kita pergi ke all product balik untuk kita tengok berapa jumlah yang ada. Dia akan bagi tahu, okey, dia akan bagi tahu ada dua carton kicap dekat dua-dua bahagian ni lah. Maknanya dua-dua cawangan ni. Bermaksudnya dua carton. Kalau kita tengok dua carton bermaksudnya kita ada lebih kurang 24 lebih kurang 48 yang botol kicap yang ada di dalam setiap cawangan ni lah. Maknanya dicampurkan dua-dua cawangan ada lebih kurang 48 kicap, 48 botol. Okay, jadi bila kita tengok dekat stock report pun dia akan maklumkan. Untuk stock report dia akan maklumkan untuk setiap cawangan. Dia akan pecahkan. Cawangan pertama dan cawangan kedua ada satu carton, satu carton. Okey. Bila kita pergi dekat bahagian post system untuk cashier nanti,
Okey, bila contoh customer tu ambil, barang tersebut, kicap. Okey, kita kena tengok kalau andai kata dia ambil carton, okey tak ada masalah lah, bermaksud dia ambil carton. Tetapi kalau andai kata dia ambil per botol, kita kena klik dekat sini per botol. Okey, bermaksudnya satu botol lebih kurang RM7. Okey, yang ni saya hidupkan teks, saya matikan dulu teks. Okey, none, kita update. Okey, so maksudnya satu botol lebih kurang RM7.81 untuk satu botol kicap. Okey, tetapi kalau andai kata sekarang ni dekat carton tadi kita buat untuk kita dah buat perkiraan daripada untuk satu botol. So kalau andai kata orang ambil carton dengan kita, contoh kita tukar kepada carton. Kalaulah ada orang ambil carton dengan kita, takkan kita nak jual 187. Jadi 187 ni mungkin kita nak tolak dengan dia, harga tu jadi murah sikit. Cara yang pertama, kita boleh main dekat bahagian sini. Maknanya kita tukar harga dekat bahagian sini. Okey, cara yang kedua kita kena wujudkan dulu selling price group. Okey, kita pergi dekat bahagian selling price group. Okey. Okey, contoh. Kita wujudkan dulu kalau andai kata orang tu dia ambil carton dengan kita dan kemudian kita nak bagi dia murah dan harga tu berlainan, ataupun dia ambil single dengan kita dan harga tu berlainan, kita boleh wujudkan selling price group. Cara nak wujudkan selling price group, okey. Kita pergi dekat bahagian sekejap Saya pergi ke bahagian selling price group. Okay, saya wujudkan dulu ini sebab saya tak wujudkan, kita wujudkan dulu. Pergi ke bahagian business setting, kita kena hidupkan dulu modul untuk bahagian sales ni. Okey. Sekejap saya check. Okey, kita pergi balik kepada produk tadi. Okey, dekat list produk tadi. Sebelum kita nak apply produk tu sebagai dalam selling price group ni, kita kena wujudkan dulu selling price group. Okay, kita wujudkan dulu. Contoh tadi, saya buka dua Okay, saya buka dua tab supaya anda senang faham. Okay, dekat bahagian sini, dekat bahagian produk ni, kalau anda lihat, jadi kicap jalin harga dia untuk satu carton 187. Okey, tetapi kalau anda kata kita jual murah sikit, kalau kita nak jual murah sikit ataupun satu kotak tu satu botol tu kita nak jual murah daripada harga sepatutnya, cara dia kita kena buat dulu selling price group. Cara dia kita pergi balik kepada selling price group. Okey, nampak tak? Ada kita dah buat dekat sini, kita add. Okey, apa yang boleh dapat untuk selling price group? Contoh botol. Okey, contohlah kita buat carton. Kalau kita nak jual murah dengan customer carton kicap. Masukkan sikit justifikasi, boleh masukkan ml ke apa ke ataupun boleh masukkan berapa unit yang ada supaya untuk kita alert dalam tu ada 24 unit. Tak ada masalah pun benda tu. Kemudian kita save.
Contoh, bila anda dah wujudkan dekat sini, anda dah wujudkan dekat bahagian all selling price ni, all selling price group ni, dia dah ada bagi tahu lah ada untuk satu carton kicap. Jadi cara dia macam mana? Anda pergi balik ke bahagian produk, list produk. Okey, pergi ke bahagian list produk, cari balik produk tadi, kicap tadi tu. Okey, cari balik produk tadi, kicap jalin ni kan. Kita action, kita klik untuk add or edit group price. Okey, kita add or edit group price, kita klik. Okey, dia akan suruh buat pemilihan. Dekat mana? Okey, kalau anda kata kita buat untuk kicap jalil ni ataupun kita buat lain-lain produk. So sebab lain-lain produk ni tak perlu buat banyak-banyak. Kalau anda kata ada kicap, kalau contoh kicap lah, kicap kita ada botol dengan satu kotak. Jadi kita buat satu carton dengan satu botol saja. Jadi botol tu pula boleh digunakan kepada lain-lain produk. Okay, contoh dekat sini, carton kicap ni kita nak jual. Harga dia tadi 180, sekejap 187 20 sen. Tetapi kalau anda kata orang tu beli carton kicap dengan kita, satu carton dia beli dengan kita, kita nak bagi murah. Katakanlah kita nak bagi dia tak adalah banyak, 170. Kita save. Begitu juga kalau anda kata kita nak jual produk tu secara botol pun sama juga. Wujudkan dulu selling group, okey. Selling price group. Kita applykan balik dekat produk yang kita nak untuk pakai itulah, untuk kita guna untuk di bahagian post nanti. Okey, jadi bila anda pergi dekat bahagian post, okey, bila kita pergi balik dekat bahagian post, kita klik barang tersebut. Okey, contoh kita sebelum tu kita pilih dulu, kalau kita dah dia dah bawa carton kan, dia dah bawa satu carton dia nak beli dengan kita. Jadi kita pun dah nampak, kita klik untuk ni satu carton ni, carton kicap ni. Kemudian kita klik nama barang. Jadi automatiknya untuk bahan kicap jalin ni 170. Okey, untuk satu carton. Kan tadi harga dia lain kan, harga dia jadi mahal sikit. Yang ni dia jadi murah. Jadi itu cara dia untuk kita wujudkan selling price group. Dan juga selling price group sama juga kalau anda nak buat untuk barang yang single pun boleh juga. Cara yang sama saja. Kemudian applykan selling price group tu dekat produk yang mana. Jadi kalau anda kata dekat sini, anda pilih, dia automatik akan berubah. Dia automatik akan berubah. Bila anda pergi ke pieces botol kicap pun dia akan automatik akan berubah. Dia akan berubah. Okey. Jadi anda wujudkan pula produk untuk single. Okey, sebab yang ini cara ni dia untuk kita elakkan benda ni untuk pengiraan tau, untuk pengiraan stok yang sebenarnya, pengiraan stok. Jadi bila anda kata dekat sini kita buat satu carton kicap. Satu carton kicap kita cashkan. Jadi benda ni dia akan alertkan dekat bahagian stok nanti. Bila kita lihat dekat bahagian produk, kita tengok dekat bahagian stok, benda tu akan berkurang. Confirm akan berkurang. Contoh saya refresh balik dekat sini. Okay, tinggal satu carton saja tadi. So nanti bila nampak kita lihat dekat sini, maknanya satu cawangan tu, satu carton tu dah habis dah. Tinggal lagi satu carton dekat cawangan yang lain. Okey. Itu cara dia lah untuk kita wujudkan selling price group. Dan selling price group ni juga boleh kita buatkan untuk promotion contoh hari raya. Jadi bila kita klik buat promotion hari raya, kita applykan kepada semua produk. Jadi bila dekat bahagian post nanti kita klik saja promotion hari raya, barang tu semua akan ada harga tersendiri untuk hari raya punya promotion. Okey, itu saja untuk bahagian unit dan juga sub unit dan juga selling price group. Untuk selling price group juga, kalau anda kata anda nak masukkan secara box, kalau anda kata anda nak menggunakan template Excel kami ada sediakan. Klik dekat bahagian selling price group. Okey, anda boleh export selling price group. Okey, boleh export, download kita punya template. Kemudian dia automatik barang apa yang ada. Contoh saya buat satu.
export selling price group, tetapi anda kena setting dulu, masuk semua produk, tentukan semua unit, baru boleh anda export semua selling price group. Automatic nanti bila anda kata anda download template ni, dia akan download semua barang yang ada di dalam kedai anda. Okey, lepas tu anda boleh edit dekat bahagian situ saja. Tak perlu isi lagi nama produk semua. Okey, bila anda export, tu sebab kat sini dia export. Maknanya kita keluarkan dulu data, lepas tu kita update untuk mana barang yang ada selling price group, lepas tu kita upload balik di dalam sistem. Okey, sampai di situ saja untuk video kali ini. Okey, pastikan anda lihat dan tonton pada setiap video yang telah kami sediakan untuk memastikan anda faham dan tahu cara untuk menggunakan sistem usahawan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.